Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dengar tak? Dia kadang-kadang tak berapa nak jelas. Bila cakap tak apa jelas ni, orang tengok nak tidur. Dah tunggu lama dah no. Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Yusof Lais Munir bin Haji Zakaria, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya, Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, juga Adun Kuala Nerang. Yang berhormat Tuan Haji Mak Razi Mak Amin, Adun Pedu, Tuan Nurul Amin Abdul Hamid, Tuan Nurul Amin Hamid, Ahli Parlimen Padang Terap. Yang dikasihi Yang Bahagia Datuk Mak Suhaimi Abdul Rahman, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Darul Aman. Dia besar jadi DO di Padang Terap ni. Yang berusaha Encik Azmin Zainal Abidin, Pegawai Daerah Padang Terap. Encik Iman Hazwan Abdul Halim, Ketua Penolong Pegawai Daerah Kanan, Pengurusan Tanah Daerah Padang Terap. Ketua-ketua Jabatan Daerah Padang Terap, agensi negeri dan persekutuan, seterusnya para penerima geran dan LPS yang diraihkan sekalian. Terlebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan tiba di Padang Terap ini atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Kemudian marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan dan kesempatan untuk kita bertemu dalam majlis yang sangat bersejarah ini, iaitu penyerahan geran dan LPS kepada penduduk-penduduk yang telah berjaya diselesaikan oleh pejabat daerah, pejabat tanah dan galian, seterusnya kerajaan negeri, untuk memberikan hak yang tuan-tuan telah minta begitu lama. Seperti yang telah diucapkan oleh Tuan Pegawai Daerah tadi, ada 10 tahun, ada 20 tahun. Ada yang 2 kali salin. Tok Wan minta, Tok Wan mati, ganti dengan Pak mati, cucu mari 5 geran. 2 kali salin. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Pengarah Tanah dan Galian dan pegawai daerah yang mengaturkan program ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, proses untuk pemilikan tanah ini, pihak kerajaan dia panggil pelupusan, di pihak kita panggil permohonan. Bukanlah satu proses yang mudah. Kebanyakan fail yang disebutkan tadi lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah, tahun ini bersempena dengan Syawal, satu bulan yang mulia yang kita dibenarkan untuk bergembira. Kita diberi bonus dapat geran tanah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan begitu banyak nikmat kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, andai esok pagi kiamat datang, sementara di tanganmu ada benih pohon kurma, maka usahakan semampu mungkin untuk menanamnya. Jika ada kesempatan, maka segeralah menanamnya, ia akan membuahkan pahala. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin penerima geran pada pagi ini akan mengusahakan tanah yang dimiliki sebaik mungkin untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan sekitarnya. Saya selalu pesan kepada penerima geran, terutama di kawasan-kawasan macam Padang Terap ni. Pasal kita kebanyakannya tanah pertanian dan kita usahakan dengan tanam-tanaman. Bila diberi kelulusan dapat geran, jangan dibiarkan tanah itu semak.
Lebih-lebih lagi tanah yang duduk dekat kampung. Sekarang ni babi banyak tuan-tuan. Babi berkali panas kot noh. Dia terbit beranak pinak terbit. Berderu-deru masuk dalam kampung sampai belakang rumah mengiduk sondok eca. Mengiduk sondok eca kita. Pasal ada jurumu ni dekat tu. Jurumu babi ni dia tak buat buah rumah, dia buat lasmak. Lasmak tu tanah kita lah. Tanah sampai naik rupuk tinggi pada tuan tanah. Naik kelamu rusa, naik saput tunggu. Pokok apa lagi ya? Tak bisa pergi tengok. Tanah-tanah teriam, tanah anak putih. Lepas tu harap buah. Buah esok baru nak pergi debah. Tuan-tuan tengok panggianku tu. Tanah ni ada harga sangat penting. Tanah tak bertambah tuan-tuan. Tanah duk bersatu. Geluk bumi ni duk bersatu, dia tak berkembang lah. Bersatu je. Orang kau duk bertambah. Sehari-hari hospital beranak puluh-puluh orang. Padang Terang ni beranak hospital Kuala Nerang. Tanya doktor. Ramai. Bila orang ramai bertambah, tanah duk punya tu juga. Tanah semakin berharga. Saya dah beritahu kepada PTG. Dasar permohonan tanah kena ubah. Dulu orang boleh mohon sampai 10 hektar seorang. Lalu ni oleh kerana tanah tak banyak, tanah kerajaan. Perkecilkan. 10 hektar tu tinggal 5. Orang kaya tak boleh minta. Orang kaya pergi beli. Orang susah boleh minta. Orang kaya mu ada duit dah pergi beli, orang nak jual belungguk lah. Tengoklah mudah. Dalam mudah. Dalam mudah.com ada iklan orang jual tanah. Berlama-lama pergi beli. Orang kaya. Hak tanah hak tinggal berbaki ni kita beri orang susah. Orang miskin yang nak mohon tanah, kita layan hak tu dulu. Orang kaya tak usah lah. Berhentilah, cukup sekat ada tu. Kalau nak gagah nak juga, pergi beli. Faham ke tak ni? Faham tak cakap aku ni? Lu nampak macam duk nganga je pun. Faham kan? Tak ada kan orang kaya sini? Orang kaya ada duit pergi beli. Orang miskin, orang susah boleh mohon. Tapi tak boleh mohon besar-besar dah. Pasal tanah kerajaan tinggal sikit saja. Tuan-tuan sekalian, jadikanlah tanah yang kita dapat pada pagi ini tanah yang bermanfaat kepada keluarga dan anak cucu kita. Ingat, susah payah generasi awal yang menerokai kampung kita, yang menerokai tempat kita dapat gerani. Kadang-kadang kita pun tak beranak lagi. Gigi tengok hak tok cai kita tanam pokok dengan 3 pemeluk dah. Hak kita mohon tu. Cai kita yang tanam. Tuan-tuan, boleh gerani jangan pergi jual. Jangan jual tanah. Jual gelang tak apa. Jual katil, jual cicing. Jual apa lagi? Jual mutu tak apa. Tanah tak usah jual. Tanah ni payah dapat. Anak cucu kita nak duduk esok. Kita lepas dah, ada rumah dah, tapak rumah dah. Anak kita tak ada lagi. Jadi ada gerani, kalau sesuai buat kampung, bakat kongsi seorang sikit, anak beranak boleh pecah rumah tentu. Jangan ambil jalan mudah. Jual tanah, pergi beli rumah taman. Anak kita menikah esok ni, boleh cucu. Riuh gemang lah taman, rumah taman tu. Rumah taman ni maklum 3 bilik ya. Bilik buat 3 jakah. Luas 3 jakah ya. Mari sekbuk tilam habis. Dia nak duduk di mana? Jadi kesesuaian kita di kampung ni ada tanah, bina rumah di atas tanah kita. Hak tu paling segenok sekali duduk. Rumah taman ni maklum panas, kipas 18 butir tak sejuk ui. Tapi rumah kampung ni kipas tak ada buka. Sejuk lah. Tambah boleh dekat sungai. Sayanglah tanah hak kita dapat pada pagi ini. Yang kedua, jangan jual lot lidi. Jangan beli lot lidi. Lot lidi ni jadi
Bincang masalah banyak sekarang ni. Bila lot lidi ni tuan-tuan, dia plot adalah 30 lot. Pakat beli seorang sikit. Parit tak ada. Jalan tak ada. Esok nak buat jalan kena pakat serenda seorang sikit. Berkeli. Lepas tu ada laluan A. Orang Padang Terap ni cakap A kan? Kan? Mohon ni nak jawab pun tak rok lah aku mana ni. Tu beri tanah rokkan lagi tanam pokok. Faham ke tak? Tak menang dah kuasa. Lembek orang Padang Terap ni. Sembang derah nak jawab pun tak rok. Lot lidi jangan buat. Ada parit berpuluh tahun dah duk lalu. Bila buat lot lidi, tentu pun dia buat lot juga. Maka dia kamu tanah tu. Esok ni tuan-tuan, makin banyak lalu atas tanah tu. Dia panggil jabat daerah gitu. Boh parit lah, boh kok apa semua. Baik daerah nak pergi boh tak boleh. Rumah dia ada atas tu lah. Pening lah. Lot lidi jual tak boleh, beli pun tak boleh. Tak usah buat lah. Lepas tu lepas dah nak buat guna dah. Esok ni berkeli. Kalau kena pengambilan, kena belah depan, nak injak tak boleh lah. Pasal ada lot masing-masing. Jadi berceramuk habis. Yang ketiga, cukai tanah kena bayar. Cukai tanah ni murah je. Lalu ni lah kita ada air hasil, air bayar. Di Jabat Tanah ada kios. Tak gaduh husung duit banyak-banyak. Cukai tanah kita pun murah ya, RM14, RM7, RM10. Hak tu pun tak nak bayar pun jangan nak tanah. RM7 tak nak bayar. Nak tanah. Bayar hasil tuan-tuan. Bayar hasil tu dengan hasil cukai tanah tu lah kita buat takbiran kerajaan negeri ni. Nak proses banyak benda lagi. Tolong bayar cukai sebelum 31 bulan Mei. Lepas tu kena denda. Kalau tak bayar tempoh lama kerajaan boleh lepas klik. Tuan DO. Saya kata lepas klik pasal dia tak bayar cukai. Bukannya mahal pun. Capu-capu kalau setahun tak bayar, 2 tahun tak bayar, baru RM14. Pokok dahi RM17 cik. Cukai tanah RM14 tak nak bayar. Koman. Bukan orang Padang Terap lah dia, orang Sik tu. Bermula 1 Januari 2023 tahun ni, ada 12 kios bayaran telah ditempatkan di seluruh negeri Kedah. Salah satunya ada di Pejabat Tanah dan daerah Padang Terap. Kios bayaran ini memberi kemudahan kepada penduduk Padang Terap untuk membuat bayaran cukai tanah. Tuan-tuan hanya perlu membawa kad ATM, kad bank itulah, duk jolok duit tu, untuk membuat bayaran di kios yang disediakan tanpa menunggu lama di kaunter hasil. Dulu ni hidup beratur lama. Kan ni tu pula buat kerja lambat. Duk menjik, duk mekik lah dalam kaunter tu. Dululah lah ni tak lah. Dulu. Hajatan duk baluk kod don. Siapa baluk ramai-ramai. Kita duk tunggu di luar. Panas kan. Sapnya lah. Klik tu tak payah. Dulu. Lah ni tak lah. Bagi penduduk di kawasan Felda, Lubuk Merbau dan Nami yang tinggal berjauhan dari Pejabat Padang Terap, Pejabat Tanah, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat bayaran secara online melalui platform iBayar. Online pun boleh. Tak perlu pergi pejabat pun boleh lah. Lalu ni orang tua-tua pun boleh buat online dah. Maklum, boleh dah online. Ya duk kes WhatsApp pandai. Kes apa nama? TikTok. Duk tengok Menteri Besar duk nyanyi lah apa lah.
Boleh buat bayaran online. Alhamdulillah, kempen Kedah Cashless ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Sebunga itu saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini untuk terus menyokong usaha kerajaan negeri mewar-warkan kepada ahli keluarga, rakan-rakan di luar sana untuk menggunakan platform seperti iBayar dan kios bayaran untuk menjelaskan bayaran cukai tanah. Anak kita hadut Kuala Lumpur pun boleh bayar. Bayar online dari KL, tak payah balik. Kita terima. Tak ada masalah. Boleh, malung. Koyak kanak aduk Kuala Lumpur. Bayar Kuala Lumpur pun boleh dah lah ni, tak ada klik lah. Kalau nak klik, buat klik. Duit banyak bagi kita atik. Saya percaya bahawa semua yang berada di Dewan ini sangat teruja dengan kemajuan projek mega. Salah satunya ada di Padang Terap, iaitu Kedah Rubber City. Kedah Rubber City ini sedang rancak dibangunkan dan semua proses berjalan dengan lancar. Cuma saya nak maklumkan sikit, ada keterlewatan ni kerana masa dirancang pembangunan Kedah Rubber City ini tak dirancang sekali dengan kemasukan tenaga elektrik. Dia mahu duk ingat karan hak duk ada tu cukup untuk mengoperasikan kawasan industri KRC. Bila pelabur nak masuk, keperluan kepada tenaga elektrik untuk kilang industri terlalu besar. Kalau start sutik kilang, Padang Terap ni gelap kecil semua. Karena habis beri kat dia seorang. Tak ada PMU di Padang Terap. Pencawang masuk utama tak ada. Ada kilang industri tu baru kita sedar, oi, rupanya pakai karan biasa aja Padang Terap ni. Kena rancang untuk memasukkan bekalan tenaga elektrik yang mencukupi untuk kawasan industri beroperasi. Sekarang ni alhamdulillah 85% proses pengambilan tanah telah selesai dan sebahagian kawasan telah buat pengambilan selesai itu. TMB dah masuk pasang. Kita buat bagi cepat. Asal-asal TMB kata 5 tahun. Saya kata 5 tahun naik belukar klik lah KRC tu. Mana boleh 5 tahun. Alhamdulillah TMB beri kerjasama yang sangat baik kepada projek Kedah Rubber City. Kita boleh ambil masa, walaupun asalnya 5 tahun, kita boleh selesai dalam tempoh tidak lebih daripada 2 tahun. Alhamdulillah. Tepuk tangan kat TMB sikit. Bil elektrik kena bayar kat lah tepuk tangan pun. Jangan tepuk-tepuk bil tak pergi bayar pula. Dengan KRC ni, ada orang duk bagi gambaran negatif juga. Dia kata jadi projek kerja putih tak ada siapa meri. Tuan-tuan sekalian, pelaburan yang telah dipersetujui untuk masuk di fasa 1 KRC dah mencecah 4 bilion. 4,000 juta orang nak mari melabur situ. Ini ada satu syarikat daripada China yang nak melabur dalam industri pembuatan tayar. Pun mari tengok dah baru-baru ni. Tuan-tuan sekalian, kalau naik kawasan industri itu akan terbangun juga kawasan penempatan. Orang hak kerja di situ nak duduk dia nak. Jadi akan ada satu kawasan penempatan baru, bandar baru Padang Terap ni. Ramai lah masa tu maklum, tak tahu ketak cik kok keluar negara ni. Nak selisih pun tak boleh. Ramai. Ramai ni ekonomi berkembang. Duit orang bawa mari belanja di sini. Petai pun naik harga lah masa tu. Kalau dia mau makan petai lah. Pisang, nyor semua laku.
Jadi tuan-tuan, kita nak bangunkan daerah kita, kita bawa mari kawasan industri. Ada juga pembangunan bawa mari institusi pendidikan. Boleh belaka. Ini rancangan-rancangan kebaikan. Orang Indonesia kata kebijakan yang dirancang oleh para pimpinan terdahulu, yang diteruskan oleh kita semua. Kita ucap terima kasih juga kepada pemimpin-pemimpin kita yang dulu yang telah mengusahakan projek KRC ini, dan kita teruskan supaya usaha yang berpanjangan ini akan memberi faedah dan manfaat kepada rakyat dan seluruh penduduk di daerah Padang Terap. Kita tepuk tangan kat Rimau sikit. Janganlah ambil kita semua beri kat Parti. Kan? Ni bahasa apa ni semua ambil ke dia. Penduduk Padang Terap akan menerima limpahan impak positif dari pembangunan infrastruktur di KRC. Kedah Rubber City bakal menempatkan 15,000 peluang pekerjaan. Oleh itu saya berharap anak-anak watan daerah Padang Terap akan dapat memenuhi tawaran peluang kerja yang akan ditawarkan di KRC. Saya yakin jentera pentadbiran negeri dan daerah akan memberi komitmen penuh untuk merealisasikan projek mega Kedah Rubber City. Syabas dan tahniah kepada pegawai daerah Padang Terap, merangkap yang di-Pertua Majlis Daerah Padang Terap dan seluruh warga kerja kedua-dua jabatan atas peranan masing-masing untuk menggerak dan menjayakan projek KRC. Saya menyeru sekali lagi ketua-ketua jabatan peringkat negeri dan persekutuan untuk menggembling usaha dan tenaga untuk menjayakan projek ini. Saya sendiri selaku ketua kerajaan sentiasa memberi perhatian untuk menjadikan kemajuan projek KRC ini sebagai salah satu keutamaan saya. Tahun lepas kita bawa mari Perdana Menteri mari buat pecah tanah. Dalam kunjungan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 itu, beliau telah bersetuju untuk memberi peruntukan khas membina laluan jalan raya Pak Lorong dari Pekan Pokok Sena sampai KRC. Esok ni pasal lori-lori nak lalu hak besar-besar. Lori kelang-kelang tu lah, bawa barang banyak-banyak kan lah. Kita nak hantar pergi sekolah. Takut ikibah ngangin lori tu terbah. Lori besar. Jadi kita buat 4 lorong. 2 lorong mari, 2 lorong kelik. InsyaAllah projek itu telah diberi perhatian. Dan Perdana Menteri ke-9 dalam lawatan itu lepas beberapa hari meluluskan satu projek baru bernilai 600 juta bagi pembinaan laluan Pak Lorong Pekan Pokok Sena ke KRC. Tepuk tangan tuan-tuan. Balik lagi lah Perdana Menteri itu tak ada apa. Pasal yang lulus tu Perdana Menteri. Dia kekal sebagai dasar kerajaan. Kita harap lagu tu lah. Benar molek ni, janganlah duk batal tak. Hadirin sekalian, kita di daerah Padang Terap ni kaya dengan flora dan fauna. Ada kawasan yang diwartakan sebagai hutan simpan. Saya sendiri pernah beberapa kali masuk untuk menikmati keindahan alam dalam kawasan hutan dan Tasik Pedu. Ada banyak keunikan yang boleh diterokai untuk menjadi pusat agro pelancongan pada masa depan. Sudah tiba masanya kita di Padang Terap dan di seluruh negeri ini memberi perhatian lebih serius terhadap prospek pelancongan agro dan memartabatkan makanan keluaran tempatan ke penduduk luar daerah Padang Terap. Kajian negeri sememangnya berhasrat untuk memberi fokus kepada pelancongan agro di daerah Padang Terap, pastinya antara daerah yang akan diberi keutamaan. Tuan-tuan sekalian, semoga Allah sentiasa merahmati dan mengurniakan rezeki yang melimpah ruah bagi kerajaan negeri pada tahun 2023 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Semoga semua perancangan yang telah disusun di negeri ini untuk melihat semua daerah termasuk di daerah Padang Terap ini membangun rohani dan jasmani. Padang Terap ni pun
Kena perhati lebih molek rohani kita, roh jasmani boleh nampak. Hari-hari duk nampak kan kau gemuk, tutup kuruh. Dia minta pasal apa? Tagih ekton. Tuan-tuan nak perhati molek pasal kita tanaman tu banyak. Lepas tu nak ekspor tak boleh. Banyak saya tahu kelili itu pokok ketah duk tengah pokok keton. Pergi nampak bukit yang tanam getah ni, kabat bukit tengok-tengok di bawah tu kok keton. Semua keton. Pun orang kata. Pun keton. Tanam tak salah, kutik salah. Kita sedang usahakan lagi kebenaran ekspor. Kita tak putus asa, balailah dia nak kata kita mabuk ketong lah, ikut dah lah. Dia mau kata saya macam-macam. Pasal barang tu ada. Lalu ni berjalan tak don tu pergi Thailand. Jalan. Lagu mana dia berjalan? Seluduk. Takat tak? Takat. Berhenti tak? Dah. Tak berhenti. Pasal aku ni tembak dengan skor. Terguling kot laparik. Pasal apa? Bawa dong ton nak lari. Tuan-tuan sekalian, hak mati pun dah buat dong ton ni. Kita dengan suci hati, ikhlas, bersih. Oleh kerana ada hasil yang laku di negara jiran. Beri tak beri pun dia manduk pergi juga. Alangkah baiknya kalau aktiviti ini dilegalkan, dibenarkan. Bukan kita nak rebuh rumah, dah. Beri dia mau rebuh, buatlah entah apa nama apa. Dia mau buat A, buat P, buat apa, buat kuat. Minuman kesihatan. Sampai ke Amerika. Bahan mentah tu mari sini ni. Padang terap. Dia panggil keratom. Sumber asli Singapura. Sumber asli Thailand. Mana ada Singapura tanah keton. Singapura padang terap ni lah. Tak pun Singapura di sini tu. Hati pun dia panggil Singapura. Tapi kampung saya tak ada ladang. Di sini banyak. Tuan-tuan sekalian, usaha ini akan diteruskan. Balik lagi lah puak kelupun nak kata kita mabuk ketom pun. Pasal kita nak usahakan supaya kita tak mabuk lah, kita nak hantar pergi Thailand. Gila dia membuat macam-macam lah, ada teknologi. Kerana kita ni masih berkeras untuk mengatakan bahaya lebih besar daripada manfaat, maka kita hantarlah tempat yang telah mengatakan manfaat lebih banyak daripada bahaya. Betul tak tuan-tuan? Hak ada ladang mesti hanguk. Betul ke tak? Tak berani hanguk lah. Tak apa tuan-tuan. Kita usaha supaya boleh ekspor. Nak buat lagu mana tak suruh kita tebang. Mari ada orang cadang dia suruh kerajaan kita tebang. Nak mampu tebang pokok orang. Tak ada habis pokok dia tebang betih kita klik gitu ya. Tak boleh. Kena benarkan ekspor. Akhir sekali, saya berharap tuan-tuan terus bersama-sama mendukung usaha menjadikan negeri Kedah Darul Aman ini negeri yang sejahtera. Kita sebut Kedah sejahtera dan berdaya huni menjelang tahun 2035. Ini plan besar tuan-tuan. Bukan kita tak ada rancangan. Kita ada rancangan besar. Dan tiap-tiap patah perkataan yang terbit pada mulut kita, tiap-tiap langkah dalam perjalanan pentadbiran pengurusan negeri ini, kita nak pergi capai pada tahun 2035. Kita nak jadikan negeri ini negeri sejahtera dan berdaya huni. Semua orang boleh duduk di sini. Orang susah boleh duduk, orang kaya pun boleh duduk. Orang susah boleh duduk cara orang berteduh, orang kaya duduk cara orang yang berbakti. Ada isu-isu tanah yang sedang diselesaikan oleh Datuk Pengarah PTG dan Tuan DO kita. Ada bertindih dengan syarikat Tradewind. Ada 300 orang lebih. Ini dalam perhatian tindakan pihak daerah dan PTG. Kita akan selesaikan. Kita ganti di tempat lain. Ada tanah bertindih Jabatan Hutan. Masa dulu sepadan Jabatan Hutan tanah lain. Bila Jabatan Hutan mari suka semua masuk duduk dalam kampung. Kita tanam pokok dah tu. Ada orang dapat geran sebelah kita, kita tak dapat sebab bertindih Jabatan Hutan. Kita akan minta sempadan ini diselesaikan
Beri keutamaan kepada kehidupan, bukan kehutanan. Orang nak hidup, kan? Jadi berilah orang kampung duduk situ. Hutan jak masuk kelik. Tak berkurang tanah hutan berlamak lagi Nak hutan apa luas sangat. Beri orang kampung duduk tu. Tapi kita akan selesaikan dengan cermat. Pasal undang-undang Jabatan Perhutanan pun dia ada undang-undang dia. Dia nak kuasakan undang-undang yang diberatkan ke atas dia. Dia kena tentukan sepadan. Orang kampung pun nak tukar, jangan lagi duduk ceroboh Jabatan Hutan punya tanah. Lepas tu minta grant, tak dapat, marah wakil rakyat. Wakil rakyat tak boleh buat apa kalau tanah tu Jabatan Hutan punya. Tak usahlah duduk tebeng. Orang Sik kata kacang. Datuk dah Jabatan Hutan punya tanah kacang pergi duduk tebas buat apa? Tebeng duduk pergi. Tanah ada orang masyarakat Siam, ada 200 orang lah. Jumpa saya hari tu bertindih. Separuh masuk Jabatan Hutan, separuh duduk dalam geran dia. Tapi geran tu ada. Ini pun akan diselesaikan insya-Allah. Ini Tuan Diu akan beri perhatian. Akhir sekali, saya ucap tahniah kepada penerima geran dan hak milik pada pagi ini. Syabas pada Pentadbiran Tanah Negeri dan Pegawai Daerah Padang Terap yang telah mengusahakan pemberian hak milik pada pagi ini. Saya rakamkan di atas penganjuran Majlis Penyerahan Geran Peringkat Daerah Padang Terap tahun 2023 ini, setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang terlibat, semua pihak yang menerima, dan kesudian tuan-tuan dan puan-puan mendengar ucapan saya yang ikhlas dalam bahasa kampung. Bahasa orang sini ya. Sik dengan Padang Terap ni lari tak jauh. Cuma Padang Terap ni dia lengok dia lembek sikit. Dia orang kata pohon, dia kata pun. Orang kata kain, dia kata kin. Kin londeh. King itulah kami Sik keras sikit, king. Sini kin. Orang kata pohon, dia kata pun. Orang kata tak rok, dia kata tak roit. Orang sini lah. Tak roit. Kita tak nak biasa tak roit ya, semua kita hari-hari kita roit. Kita kuat insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya doakan tuan-tuan diberi rezeki yang melimpah ruah, ketenangan dan kesenangan hati, kelapangan fikiran untuk menjalani kehidupan, dapat anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, tak terlibat dengan gejala-gejala negatif, anak-anak yang tidak memeningkan ibu bapa tapi memberi kebahagiaan dan kelapangan. Anak-anak kita itulah harta kita, jaga beri molek, nasihat beri betul. Jangan duk lak ikut dan, esok dia tua kita penin. Dahlah dia menikah beranak pinak, cucu mari tok kita juga, pening. Ni bukan saja nikmat lagi dah, itu mungkin menjadi liability atau beban kepada kita. Pakat jaga keluarga masing-masing, pakat perhati jiran tetangga, anak isteri, rapat dengan agama, heret pergi masjid, paksa pun tak apa, insya-Allah. Dalam keadaan kita yang tenang, gembira ini, dapat pula geran tanah, insya-Allah Allah akan menambahkan nikmat dan rezeki bila kita bersyukur di atas apa yang telah kita ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.